Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa' syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini yang mana belum lagi baca doa bangun daripada tidur, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan membaca Suratul Insan dan kita tadabbur makna Suratul Insan ayat 23 hingga 31 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setelah selesai Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga kepada al-abrar. Nikmat-nikmat syurga ini Allah Ta'ala kurniakan kepada al-abrar, orang yang membuat kebajikan, yang membuat amal-amal soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan di dalam ayat yang kita baca ni berkaitan dengan arahan kepada Rasulullah dan juga peringatan untuk kita semua.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Nabi menerima Al-Quranul Karim secara beransur-ansur. Jadi lama mana Nabi terima Al-Quran? Bermula umur Nabi 40 tahun. Selama 23 tahun sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau mengikut secara detail lagi, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu secara detailnya mengikut beberapa pendapat. Jadi Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad ini, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Supaya apa? Supaya tidak berat kepada Nabi. Kalaulah 30 juzuk turun sekaligus kepada Nabi, maka mungkin besar kemungkinannya menjadi berat kepada Nabi. Tetapi bila kita lihat penurunan Al-Quran Karim yang kita sambut pada 17 Ramadan, setiap tahun kita sambut pada 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim jumlatan wahidatan, secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang mana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu Allah Ta'ala turunkan Quran itu sekaligus 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz. Di atas langit yang ketujuh lagi Allah SWT letakkan di Baitul Izzah, iaitu di langit yang pertama. Daripada langit yang pertama inilah Allah SWT arahkan malaikat yang bernama Jibril untuk sampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, secara beransur-ansur, sebagaimana yang Allah SWT juga sebut dalam ayat 23 dalam surah Al-Insan ini. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Oleh itu Muhammad, hendaklah engkau bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Oleh itu hendaklah engkau bersabar Muhammad menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada orang yang menentangmu. Sabarlah. Kena sabar. Kita pun selalu sebut sabar. Fasbir li hukmik. Fasbir li hukmi rabbik. Fasbir ni sabar. Sabar di atas apa? Sabar di atas mereka kufar ini, kafir ini, yang mana orang kafir ini sentiasa memusuhi kamu Muhammad. Athiman au kafura, sama ada mereka yang membuat dosa ataupun mereka yang ingkar. Maka athiman ini, yang berdosa ini kerana banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang dimaksudkan dengan athiman. Wala tuti' minhum athiman. Jangan kamu taat kepada mereka. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dan janganlah engkau Muhammad, engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Jangan ikut wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan kamu ikut perintah mereka yang bagi perintah kepada kamu, bagi arahan kepada kamu, sama ada dia tu athiman, siapa? Utbah bin Rabi'ah, ataupun kafura,
ataupun mereka yang kufur ingkar itu nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Dua-dua ni sebut kepada Nabi Muhammad, irji' an hadzal amr, irji' an hadzal amr. Muhammad, kamu tak payahlah buat kerja dakwah, tak payah. Tak payah kamu nak menyuruh orang buat baik, tak payah. Tak payah nak ajak orang masuk Islam, tak payah. Tak payah. Irji' an hadzal amr. Jadi dua-dua ni menasihatkan kamu dengan cara macam-macam, dengan cara uguknya, cara tegahnya, cara lembut ke, cara keras ke. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka ataupun orang yang kufur ingkar. Jangan turut. Jadi ini adakah untuk Nabi saja? Tak, untuk kita juga. Kita jangan turut kehendak orang-orang yang kafir ingkar pada Allah SWT. Kalau ikut dia berkehendakkan kita ni supaya kita jadi macam mereka. Jangan sembahyang, jangan puasa, jangan sujud pada Allah, jangan taat pada Allah. Jadi macam mereka. Kalau jadi macam mereka, maka barulah mereka redha. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah SWT sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ni, lan ni Allah Ta'ala sebut walan tarda, dan tidak sesekali sampai bila? Sampai kiamat. Walan tarda, tidak sesekali akan meredai kamu. Angkal yahudu, tidak akan meredai kepada kamu Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad jaga kita sama. Tidak akan redha kepada kamu. Siapa dia? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani dan orang yang tidak Islam, dia tidak akan redha pada kita. Walaupun nampak luarnya baik, nampak zahirnya baik, bagus, tapi dalam hati tu Allah Ta'ala ceritakan rahsia. Walaupun di sebalik penampilan, di sebalik orang panggil zahirnya, nampak bagus, nampak baik, nampak setuju, nampak redha, tetapi Allah kata tak, aku tahulah perut mereka tu yang aku buat, hati mereka tu Allah buat, Allah tahu. Dalam perut mereka tu Allah tahu. Tak payah nak tipu lah. Allah yang buat mereka, Allah yang buat kita, Allah yang buat makhluk, Allah tahu. Walan tarda ankal yahud walan nasar. Contoh Yahudi Nasrani, lepas tu lain sama je. Bila nama dia kafir, bila nama dia ni musyrik, mereka tidak akan redha kepada kamu. Sehingga hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut agama mereka. Kita jadi macam mereka, barulah mereka redha, baru mereka setuju. Baru mereka tu kata baik, betul-betul baik dengan kamu. Sebab apa? Sebab kamu sudah jadi macam mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini walaupun Nabi dapat tawaran, berbagai-bagai tawaran Muhammad, kalau kamu nak perempuan yang paling comel di Mekah ni, kami bagi. Kalau kamu nak harta yang paling banyak, kamulah paling kaya, kami bagi. Kamu nak apa? Janji kamu jangan cakap pasal Islam, kamu jangan berdakwah, kamu jangan menyeru manusia supaya taat pada Allah dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala larang Nabi, larang, jangan ikut. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar Nabi kita, wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan Muhammad, Allah Ta'ala ajar Nabi kita dan Muhammad, sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang. Wa dhkur isma rabbik,
Sebut, ingat pada Allah, ingat. Wadhkurisma rabbik, ni mana sebut dengan lidah, ingat dengan hati. Kepada siapa? Rabbik, kepada Tuhan kamu iaitu Allah. Mana ingat sebut ni? Dalam semaya. Dalam semaya. Dan di luar semaya. Sama ada luar semaya, di dalam semaya, kita ingat pada Allah. Zikir, sebut. Jadi bukratan wa asila, pada waktu pagi dan juga pada waktu petangnya. Waktu pagi dan waktu petangnya, iaitu waktu pagi dan waktu petangnya kala yang kita wajib sembahyangnya, yakni al-fajra waz-zuhra wal-asra, iaitu pada ketika pagi solat subuh, lepas tu tengah harinya zuhur, tengah-tengahnya, lepas tu petangnya asila tadi adalah sembahyang asar. Itu dalam sembahyang. Di luar pun sama juga, ingat pada Allah. Di luar sembahyang pun ingat pada Allah. Jadi Allah Ta'ala arahkan Nabi kita supaya wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dengan apa keadaan pun maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhanmu dengan mengerjakan sembahyang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud. Lailan tawila, pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Wa minal laili fasjud lahu, dan daripada waktu malam maka sujudlah kamu baginya, yakni al-maghrib wal isya, iaitu balik malamnya kita sembahyang apa? Iaitu maghrib dan juga isya. Hak ni wajib. Hak ni wajib dah ni. Tak boleh kena kata saya tak nak sembahyang maghrib, tak nak sembahyang isya. Tak boleh, kena sembahyang, wajib. Wasabbihu lailan tawila, dan tasbihlah Muhammad kepada Allah lailan tawila, pada malam yang tawila, yang panjang itu. Makna apa dia? Sallit tatawu'a. Sallit tatawwu', iaitu sembahyanglah kamu daripada sembahyang sunat. Mana? Waktu malam. Waktu malam. Sama ada thuluthai atau thuluthai atau nasfihi atau thuluthihi. Sama ada setengah malam ataupun 1/3 ataupun separuh malam ataupun 2/3. Tak kira lah di waktu mana kita nak bangun sembahyang malam. Nak bangun sembahyang pukul 1 boleh, pukul 2 boleh, pukul 3 boleh, pukul 4 boleh, pukul 5 boleh. Sebelum nak mari sembahyang subuh, sebelum masuk azan subuh, boleh. Tu masuk dalam tu belakang tu. Wasabbihu lailan tawila, tasbihlah, sembahyanglah. Dia panggil sembahyang sallit tatawwu', sembahyanglah sunat Muhammad. Sembahyang sunat. Jadi ini bagi Nabi dan juga bagi kita yang disebut dalam ayat 25-26 ini, Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyangnya bukratan wa asila, pagi, petang, subuh, zuhur, asar. Wa minal lail, sembahyang malam, maghrib, isya. Hak sembahyang tahajud, wasabbihu lailan tawila, malam tu Allah bagi panjang. Panjang malam ni. Kadang-kadang kita ni bangun tidur tu jenera, dah tidur tu kabar-kabar sedar. Tengok-tengok baru pukul 2. Tidur pula. Kabar-kabar sedar, tengok-tengok baru tu pukul 3. Tidur lagi. Malam panjang. Maka sepanjang malam tu ambillah waktu masa mana. Waktu masa mana. Maka bila kita belajar di antaranya dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kita akan lihat Nabi sembahyang ni ada yang Nabi baca panjang dan ada yang Nabi baca pendek.
Ada yang Nabi semaya sunat witir saja. Semaya sunat witir saja Nabi semaya. Usalli sunatal witri raka'ataini, usalli sunatal witri raka'ataini, usalli sunatal witri raka'ataini. Lepas tu usalli sunatal witri raka'atan. Ataupun usalli sunatal witri 3 rakaat, 3 rakaat. Semaya sunat witir saja malam. Ada Nabi semaya semaya sunat saja. Semaya sunat saja, tidak sunat tahajud, sunat saja, sunat mutlak. Selepas Nabi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk kita semaya sunat 2 rakaat, dia panggil sunat wuduk lah tu. Kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk kita semaya sunat 2 rakaat, tu dia panggil sunat wuduk. Walaupun kita tak sebut usalli sunnatal wuduk, dia jadi sunat wuduk. Jadi Nabi semaya malam ni, lepas pada ambil semaya, Nabi semaya ringan sunat wuduk. Jadi sunat wuduk jadi 2. Lepas tu Nabi semaya lagi 8, jadi berapa? 10. Nabi semaya lagi witir 3, jadi 13. Ada pernah yang disebut oleh Aisyah, Nabi semaya sebelah. Nabi semaya sebelah. Semaya sebelah ni maksudnya sunat wuduk tak buat, terus kepada tahajud. 8 witir 3, jadi 11. Jadi masa yang Allah Ta'ala bagi untuk kita semaya malam ni, wasabbihu lailan tawila, malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ayat 27 Allah SWT menceritakan inna haula', sesungguhnya orang-orang yang mana haula mereka itu. Haula mereka itu yang menentangmu wahai Muhammad. Yuhibbunal ajilah, mereka ni sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Yang al-ajilah ni yang segera akan cepat habis, cepat berlalu. Mana dunia? Dunia ni segera cepat berlalu. Kalau ada harta yang sementara. Kalau ada pangkat yang sementara. Kalau ada suami sementara. Ada isteri sementara. Sementara je di atas muka dunia ni. Maka Allah Ta'ala kata tu, mereka tu yang memusuhi kamu, yang kafir, yang musyrik ni, mereka ini haula'i yuhibbunal ajilah, mereka suka kasih saya kepada orang panggil sifat yang sementara tu, pangkat, kedudukan. Dia ingat dunia ni lama, dunia ni sekejap saja. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Tapi akhirat mereka wayadharuna wara'ahum, mereka tidak melihat, tidak pandang kepada depan lagi masa. Sebab itulah kalau sebut cerdik ni, kalau kita sebut lagu ni, orang kafir dia tak setuju lah. Yang cerdik ni Nabi kata orang Islam saja yang cerdik, orang mukmin saja cerdik. Selain daripada mukmin Islam, mereka tak nampak akhirat. Bila pergi akhirat mereka akan menyesal. Maka kita orang Islam ni alhamdulillah, kita terima Allah Tuhan kita, Rasul itu adalah Nabi Muhammad, kita terima. Maka kita taat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak nak susah akhirat. Kita nak dunia senang, akhirat pun kita nak senang. Maka Allah SWT sebut wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, akhirat nu yawman thaqila, iaitu hari yang berat, seksa, berat, azab, berat. Maka baiklah kita orang panggil berat dunia berbanding dengan berat akhirat. Berat dunia ni kita taat Allah Ta'ala suruh semaya, malah pun kena semaya. Kerana ad-dunya sijnul mu'min, kerana dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin.
Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, ikut suka hati. Tetapi kena buat hal ni, kena buat hal ni. Hati tak setuju pun kena buat. Kena buat. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT ceritakan ni orang yang kafir, yang yang tidak beriman pada Allah SWT, fa haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi ni, Allah Taala ukit balik ni, ukit balik. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kamilah yang menciptakan mereka. Nahnu khalaqnahum, kamilah yang cipta, yang buat mereka. Wa shaddadna asrahum, bukan setakat kami buat manusia ni, cipta manusia, bahkan wa shaddadna asrahum, dan juga kamilah yang menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Allah Ta'ala bagi kita ni kuat, kuat masa muda terutamanya, lagi kuat. Allahu Akbar. Banyak Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita ni. Boleh main macam-macam, boleh buat kerja macam-macam, boleh nak pergi tempat tinggi, nak ukah tempat tinggi, nak masuk dalam laut, boleh berlaku dengan kudrat Allah bagi kepada kita. Kita tengok macam-macam, kalau main macam-macam main ni, siapa kau main ni, mu tapaku aku tapamu pun jadi. Main ni masuk tanding ni, tapa aku tapamu, mu pegang melek kemah ping, bekok kekeng, mu tapa aku pula. Kita tengok main ni, tak ada kerja. Sedangkan kalau kira apa yang Nabi ajar haram, mainan ni mainan yang haram. Sebab apa? Sebab tapa muka ni, tu muka kita ni Allah Ta'ala muliakan. Haram kita tapa, termasuk anak-anak kita nak mendidik tapi kita tapa muka, tak boleh. Mendidik ni mana kena nak rotai pun rotai punggung alak bawah ni, atas belakang boleh lawi, jaga sekali. Keduk boleh nak mendidik, tapi muka tak boleh. Isteri pun tak boleh. Isteri tak usah semaya. Kita sudah semaya, tak usah semaya. Dia di bawah jaga kita, tak usah semaya. Tak usah semaya, kita berping tak apa, tak boleh. Apatah lagi kalau orang panggil duk balas suami isteri. Ni tok lelaki duduk atas perut bini ni, ketu duk bagi menumbuk, duk pijak lagi, tu haram. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ni tak ingat dunia, dan mereka ni tak sedar apa, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami yang buat, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, kamilah yang cipta mereka tu. Yang jadi nak lawan Allah, nak lawan Nabi ni apa? Kami cipta mereka dan kami menguatkan urat sendi mereka ni, kami yang menguatkan. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Mereka berkuasa membinasa, kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, wa idza syi'na, dan apabila kami kehendaki, kalau kami naklah, baddalna amsalahum tabdila, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Kalau kami nak tukar, tak ada masalah. Kami hancurkan mereka, kami ganti. Kami buat orang lain pula, bangsa lain pula, generasi baru pula. Kami binasakan. Bila kami nak, kami binasakan, hancurkan kaum Samud, kaum Lut, umat Nabi Nuh. Kami ganti, kami ganti dengan umat yang baru, tak ada masalah. Kami ganti seperti mereka juga, ada kaki tangan seperti tu juga. Tabdilah sebagai gantian, tak ada masalah balik Allah. Tak perlu sikit abuk, tak penting sikit abuk.
Manusia yang tak sembah Allah, Allah tak berhajat pun. Kalaulah mereka tidak sembah Allah, manusia tak sembah Allah, Allah memang berkuasa pun. Tak sembah Allah, Allah memang dia tu Tuhan juga, tak sembah pun. Tetapi Allah SWT nak bagi peluang kepada manusia. Allah cipta nak bagi peluang kepada manusia kebahagiaan. Allah uji dengan, orang panggil supaya semayanya, uji tengok supaya taat pada Allah SWT. Inna hadhihi tadhkirah, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya segala keterangan yang disebut ini, yang disebut daripada atas tadi, ni adalah menjadi peringatan. Peringatan ni tazkirah ni. Allah bagi tazkirah kepada kita, peringatan. Kita nak ke tidak, nak dengar ke tidak peringatan daripada Allah, nak ambil iktibar ke tidak, nak ambil pengajaran ke tidak, nak ambil masuk dalam hati ke tidak. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka sesiapa yang mahukan, yang ini kebaikan dirinya, dia rasa dia nak jadikan diri dia ni jadi orang yang baik, ikut dia lah, nak ke ambil. Bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan iman dan taat. Kalau faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila, siapa dia nak hidayah Allah, ambil. Nak Islam, ambil. Nak iman, ambil. Allah tunjuk belakang dah, tunjuk jalan dah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Terpulalah. Kalau rasa nak Islam, jadi Islam, ambil. Kalau rasa nak kufur, ambil. Nak kafir, ambil. Tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala dah bagi dah jalan ini, tunjuk kepada mereka. Maka Allah Ta'ala sebut faman syaa'a ittakhadha. Siapa dia berkehendak, ambil. Allah Akbar. Tapi Allah Ta'ala bukan kata Allah Ta'ala tidak pernah bagi tazkirah. Allah Ta'ala bagi tazkirah, peringatan. Royak sama. Sebab itulah bila kita mengaji ni, kita sentiasa diingatkan. Ni mengaji Quran, lepas tu hadis. Berbagai-bagai kita duk mengaji. Peringatan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Suatu perkara yang kita nak buat, kalau Allah tak izin, tak jadi. Tak usah duduk sombong lah. Jangan tidak redha lah. Kadang-kadang kita nak buat tak jadi, maka Allah tak izin. Inna Allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana mengatur sebarang perkara yang dikehendakinya. Inna Allaha kana aliman hakima. Hakimah ni maksudnya yang bijaksana. Sebab tu bila kita tengok orang berbicara dengan hakim yang arif lagi bijaksana. Yang arif. Patut dia kata gelaran kepada hakim-hakim ni kita panggil yang arif. Ni sekali kita duk guna ni, siapa keluar ni? Yang arif. Yang arif tuan hakim. Yang arif tuan hakim. Kita panggil yang arif. Maka hakiman ni yang lebih arif ini, yang lebih bijaksana, tak boleh lawan Allah. Allah SWT maha bijaksana. Sebab tu maha ni kita tak boleh guna untuk manusia. Maha ni untuk Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi suatu perkara yang mereka kehendaki untuk buat, kalau Allah SWT izin, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan apa yang mereka kehendaki itu jadi tak jadi, tengok kepada Allah izin ke tidak. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita nak makan ubat, kita kena ingat ubat ni Allah izin ke tidak. Kalau Allah izin, alhamdulillah. Allah tak izin, maka itu apa ni terpulang kepada Allah.
Sebab itulah bila kita cakap memakai ubat nak mempromosi apa-apa dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ada baru ni di satu tempat ambo singgah semaya Jumaat bagi tazkirah di Masjid Paluh baru ni. Masjid Paluh dekat Gua Musa, mereka jemput ambo bagi tazkirah Jumaat baru ni sebelum Jumaat. Selepas daripada semaya Jumaat, jadi seorang ni perawat yang masjid bagi orang panggil laluan kepada dia untuk memperkenalkan rawatan dia lah. Bila dia bercakap dia dengan isteri dia bawa isteri dia di belakang tabir, dia ni cakap. Bila dia bercakap ambo rasa amat-amat orang panggil setujulah dengan bila dia bercakap. Kalau dia cerita sembuh, saya merawat orang ni sembuh penyakit ni sembuh, dia cerita. Dia cerita. Tetapi tidak satu pun apa dia sebut, dia kata semua dengan izin Allah. Saya merawat penyakit ni sembuh dengan izin Allah. Saya merawat penyakit ni sembuh dengan izin Allah. Saya datang ke sini dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Siapa ambo dengar ada di kalangan orang yang mendengar ni, jemaah ni, oh dengan izin Allah belaka. Dengan izin Allah belaka. Bakal dia kita tak pernah dengar orang bercakap dengan izin Allah, dengan izin Allah. Nah, kita dah biasa dengar insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Tu pun jaga sekali insya-Allah. Nah. Kalau biasanya kita dengar confirm, beres, pasti. Mana esok kita ni? Oh beres. Tidak kata dengan izin Allah, insya-Allah boleh esok. Insya-Allah. Kadang-kadang kita tidak memahami insya-Allah. Tak asir tu. Tak asir tu semua insya-Allah, tak asir janji, tak asir tu. Tak segi, tak asir mari, tak asir buat. Jadi ambo tengok dia ni dia ajar diri dia cakap dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Betul lah tu. Kita pun kena mengayakan perkataan dengan izin Allah, insya-Allah, insya-Allah. Biasanya bila sebut insya-Allah, tak boleh. Tak boleh dia insya-Allah. Nah, mana nak keluar? Nah, insya-Allah kita keluar 40 hari, 7 hari. Tak boleh. Lagu tu insya-Allah. Kita menghina tu. Jangan. Kita yang kena mengayakan seperti mereka bercakap. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kita tengok Allah Taala tidak izinkan kepada api untuk bakar Nabi Ibrahim. Walaupun api sebesar gunung tidak beri kesan. Allahu Akbar. Bila ambo lihat tok guru ambo panggil terpanggil hak ni seorang, hak ni seorang, pecah baju, tanggal baju, la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, top dengan pagar atas belakang, pagar tajam letak dinding tu, di tiar tu lekat pagar tu. Tapi duduk tawakal ala Allah. Nak tahu kamu ni yakin ke tidak, bukan pagar yang memberi kesan. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Duduk cap baju, top 3 kali. Weh, Masya Allah. Ada hak masuk, ada hak tak masuk. Hak masuk nampak tulis terbelah tubik darah. Terbelah atas belakang nampak tulis. Tanya sebab apa? Sebab apa? Adakah kamu suuzon? Adakah kamu ada buruk sangka? Tok Guru tanya. Dia kata tadi masa dia tengok kawan dia kena buat, dia kata tak masuk tu, tak luka tu, tak bertebelah tu, sebabnya dia kata golok ni tupu. Dia kata golok ni tupu, sebab tu tak masuk. Giliran dia terbelah. Itu hamba ada depan mata hamba tengok. Allah Akbar. Terbelah. Dia cikgu terbelah. Tengok Allah Akbar, putih nampak tulis, Masya Allah. Kita tengok takut tak. Tapi hal lain ada tak terbelah, tapi ada terbelah. Sebabnya tadi tidak yakin. Sebab tu kita tengok para wali bila dia baca, dia boleh jalan atas air tu, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pula gitu. Ubat ni kalau Allah Taala tak bagi izin, tak sah lah,
Marilah ubat macam mana ubat. Sebab itulah kita kena sandarkan insya-Allah. Insya-Allah. Ajar diri kita insya-Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan akhir sekali, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah SWT janji ni, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah Ta'ala memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkan di dalam syurga. Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Bila rahmat kasih sayang Allah Ta'ala akan masuk dalam syurga. Yudkhilu man yasha', mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Kok mana Allah pilih? Semestinya Allah Ta'ala akan pilih orang yang taat, orang yang buat baik, orang yang ikut perintah Allah. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang yang zalim, dia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kalau kita jadi zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, maka Allah SWT a'adda lahum, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu, ingat akhiratnya, azaban alima, azab seksa yang pedih, yang tidak terperi sakitnya. Jadi itu atas semua insya-Allah kita cuba sedaya upaya kita cuba sedaya upaya taat pada Allah Ta'ala, buat lebih baik perintah-perintah Allah Ta'ala ni, supaya kita termasuk dalam fi rahmatihi, dalam kasih rahmat Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi itulah lebih kurangnya kita mengaji inna hadhihi tadhkirah, peringatan daripada Allah. Faman sya'at takhadha, siapa dia nak ambil, siapa dia nak ambil, tak nak terpulang kepada diri sendiri. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, sebab Allah Taala sudah bagi dah kepada kita jalan-jalan yang mana jalan ini baik, jalan ini tak baik. Maka terpulang kepada kita, mudah-mudahan kita semua bertakwa kepada Allah SWT dan jadi orang yang soleh insya-Allah. Itu atas semua. Selepas daripada habis surah Al-Insan ini, kita akan masuk surah Al-Qiyamah pula nanti insya-Allah. Jadi kita sambung esok pula dah. Jadi yang berasa sekadar terduduk dah untuk pagi ini. Mengucap terima kasih semua yang hadir. Semoga kehadiran kita ini ada kebaikan untuk kita dunia akhirat, dan Allah SWT makbulkan segala amal-amal kita ini insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.